إلى النبي محمد مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا إلى حضرة الشيخ بن عطاء السكندري شاء الله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال مصنف رحمه الله تعالى في كتابه: إنما جعل الدار الآخرة محلا لجزاء عباده المؤمنين لأن هذه الدار لا تسع ما يريد أن يعطيهم ولأنه أجل أقدارهم عن أن يجازيهم في دار لا بقاء لها. sekali. Innama ja'ala ad-daral akhirah mahallan li jazai ibadihi al-mu'minin lianna hadhihi ad-dara la tas'u ma yuridu an yu'tiyahum wa li'annahu ajjala aqdarahum an yujazihim fi darin la baqa'a laha. Hanya sungguhnya dijadikan Allah Ta'ala negeri akhirat akan tempat membalas segala hambanya yang mukmin, kerana bahawasanya negeri dunia ini tiada luas. Yang dikehendakinya mengurniai akan mereka itu. Dan dari kerana ia membesarkan qadar mereka itu daripada membalas mereka itu dalam negeri yang tiada kekal baginya,
padahalnya memuliakan bagi mereka itu dan membesarkan pada qadar mereka itu. Kerana negeri dunia itu negeri fana, tiada kekal baginya, dan negeri akhirat itu negeri kekal, tiada fana dalamnya. Maka membalas bagi segala hambanya yang mukmin dalam negeri yang kekal daripada terlebih sempurna nikmat dan terlebih mulia pembalas bagi mereka itu. Ini perbandingan dunia dan akhirat. Kenapa Allah tak balas segera? Kenapa Allah balas segala perbuatan kita, amalan kita di akhirat? Kerana di dunia ni bukan tempat balas, tempat bekerja, tempat bercucuk tanam. Dunia mazra'atul akhirah. Negeri dunia ni tempat bercucuk tanam. Tuai dia di akhirat. Negeri tempat tuai. Negeri tempat tuai. Sini tempat tanam. Musim menanam ni, kalau orang buat bendang, buka masam lah. Sebab banyak kena keluar duit. Benih, baja, upah itu, upah ni. Duit tak keluar. Tapi kalau musim menuai, muka senyum lah. Duit masuk, duit dapat. Begitulah ibarat mana kata kita di dunia ni. Di dunia ni, berjihad itu, ini, semua habis. Tempat kita berkorban, tempat kita bekerja. Akhirat Allah balas di sana. Kenapa Allah balas di akhirat? Tuan Syekh ni nak bagi tahu dunia bukan tempat balasan. Bukan tempat balasan. Akhirat tempat balasan. Contoh lagi kita makan di dunia ni. Kalau balas di dunia, Allah balas di dunia. Kita makan bukan boleh banyak-banyak pun. Paling banyak 2 pinggan, masuk 3 pinggan dah tak tahan dah. Semua limit. Sedap daripada limit. Kita makan rian sulah. Sedap. 2 oleh sedap. 3 oleh sedap. Masuk 5 oleh. Dia tak sedap dah. Dia sampai satu peringkat. Dia punya kesedapan tu dah menurun. Makan sampai sebiji, dia termuntah terus. Dia termuntah terus. Tak boleh. Tapi di akhirat dah lain. Lagi kita makan, lagi sedap. Lagi sedap, lagi sedap, lagi sedap. Itu tempat balasan sebenar di akhirat. Bagi orang yang faham persoalan ni, dia tak kisah. Yang dia penting, dia beramal ibadat. Sabar sekejap, bukan lama. Tak lama pun. Orang biasa umur 60 tahun, 70 tahun jarang-jarang. Kalau kita umur dah 40 tahun, tak lama 20 tahun yang lagi. Kalau kita umur 50, 10 tahun yang lagi. 15 tahun yang lagi. Kalau kita umur dah 70, tunggu masa nak mati. Balasan sebenarnya di negeri akhirat besok. Tanalah kita kecap hasil dia. Yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Allah tak balas sini? Sini bukan tempat balasan. Negeri bukan negeri tempat bukan tempat kekal. Dunia ni tempat negeri binasa. Negeri tempat fitnah. Negeri tempat bekerja, tempat beramal. Di dunia ni tempat beramal. Di akhirat tak ada amal dah. Di akhirat nak semayang pun bukan tempat dia dah. Semayang pun tak ada, puasa pun tak ada, apa pun tak ada. Sana tempat balasan. Allah sediakan sebagai tempat balasan. Ya. Dia kata musannif rahimahullah ta'ala, innama ja'ala daral akhirah. Ya. Sesungguhnya
menjadikan oleh Allah Ta'ala negeri akhirat itu. Ya. Allah jadikan makna negeri akhirat itu mahallan. Negeri akhirat itu Allah jadikan dia tempat balasan. Tempat pembalasan. Baik dan buruk. Kita buat baik di sini, balas di sana. Kalau orang buat jahat di sini, balas pun di sana juga tempat balasan. Sebab tu setengah orang kata aku tak ada, Tuhan tak buat apa-apa pun kat aku. Bukan itu sebagai makna kita betul. Kita buat kezaliman, ambil harta benda orang, buat zalim ke orang, Tuhan tak balas. Tak, tunggu di sana. Balasan bagi orang yang buat jahat di akhirat tak terungkap. Zuqu azabal hariq. Allah kata, rasalah azab aku yang amat dahsyat. Tak boleh kita nak gambar. Kalau dapat nikmat pun tak boleh nak digambarkan dengan lidah. Kalau kena azab pun tak tergambar. Sana tempat balasan. Sini Allah tak balas. Allah balas di sana. Balas di akhirat. Pasal apa? Lijazai ibadihil mu'minin. Allah jadikan negeri akhirat itu makna kata tempat balasan bagi hambanya yang beriman. Ada orang tak bangun, tak tidur malam, bangun beribadat, tunggu sana besok aku balas. Ada orang berjuang, berjihad, habis harta benda yang terkorban, terbunuh, sana Allah balas. Susahlah sikit sekejap. Kan? Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Sakit dulu, sakit sekejap. Kan? Senang besok di akhirat kita senang. InsyaAllah Allah balas. Allah Maha Adil. Kan? Allah Maha Mengetahui. Lepas tu kalau orang fitnah kita, mengumpat kita, biar ke dia. Allah ada, dia balas di sana besok. Dia akan balas di sana. Itu negara timbang tara, timbang dosa pahala. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Kita buat baik walaupun sebesar zarah, Allah balas. Buat jahat sebesar zarah pun dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Sini tempat beramal, bekerja, sana tempat balasan. Kenapa? Li'anna hazihi jara, kerana sesungguhnya negeri ini yang dikatakan negeri dunia ni yang kita ada ni, la tasa'um, tidak luas. Negeri ini sempit. Ma yuridu an yu'tiyahum, negeri yang sempit, tidak luas, barang yang dikehendaki bahawa membalas, dikurniakan kepada hambanya itu. Balasan tu tak layak di dunia ni. Dunia tak boleh buat benda tu. Allah balas di dunia ni, dunia tak boleh. Bukan tempat dia. Nak Allah anugerahkan nikmat yang melimpah ruah. Dunia ni tak mampu nak tanggung nikmat Allah Ta'ala di akhirat tu, nak tanggung di dunia tu tak mampu. Begitulah azab Allah Ta'ala pun. Bukan tempat di dunia ni. Allah bagi panas sikitnya. Masa Adam minta api nak masak makanan, malaikat diminta dekat malaikat Zabaniyah, bagi sebiji buah kurma. Biji kurma api ni kalau datang dunia, hangus terus dunia ni. Pun bagi sikitnya, secebis. Tu pun dah direndam, makna kata dengan kesejukan. Baru makna hantar mai ke dunia. Ni yang sikit dunia api. Bayangkan kalau api dunia tu macam api akhirat, nak balas di dunia, hancur dunia ni, tak tertanggung. Panas api tu. Kecantikan bidadari tu punya hebat, tak terbanding.
Bayangkan satu bidadari kalau main ke dunia, habis orang dunia tak kerja. Kalau tengok bidadari tu lah. Buaya cantik tak tahu nak abang lah. Allah simpan di akhirat besok. Kan? Jadi makna balasan-balasan, kesedapan, keseronokan. Tak boleh nak dibayangkan. Tak layak dunia nak tanggung nikmat tu, tak tanggung. Begitu juga azab. Tak tertanggung di dunia ni. Ya. Wali annahu, dan sesungguhnya ajala akhdarahum, dia punya kadar itu terlampau ajal, terlampau hebat. Nikmat di akhirat itu terlampau hebat. An yujazihim, daripada makna kata nak dibalas, fi dari, pada negeri la baqa alahu, negeri yang tak kekal. Dunia sementara yang fana ni tidak makna kata menanggung, mampu menanggung qadar kehebatan balasan-balasan tu. Nak sebutnya bahawasanya Allah SWT jadikan dunia akhirat tempat balasan yang nikmatnya melimpah ruah. Allah sediakan untuk orang beriman. Tak apa orang beriman di dunia ni susah. Orang hina dia, orang fitnah dia, tak apa. Aku sediakan kamu balasan yang hebat. Syekh Qutb rahimahullah ta'ala, setelah dijatuhkan hukum gantung sampai mati, dia sendiri tahulah dia tak buat kerja-kerja fitnah tu. Kononnya Syekh Qutb ni, dia seorang wartawan. Kemudian melibatkan diri dengan gerakan Islam. Kepetahan dia, kehebatan dia menulis. Dia menulis dalam artikel-artikel menggugat kerajaan Mesir. Dituduh kononnya dia menggulin kerajaan cara kekerasan bersenjata. Tuduhan yang saja-saja dibuat yang membolehkan mahkamah tentera menjatuhkan hukum gantung sampai mati. Dia dihukum gantung sampai mati. Sebelum dia digantung, dia diberi tawaran untuk bebas daripada tali gantung. Dengan syarat, tulis satu surat, sign satu surat. Surat itu menyebut bahawa ikhwan muslimin pembawa ajaran sesat. Itu je. Sekali sign, boleh lepas tali gantung. Dia kata, tangan aku ni, setiap kali solat, aku gunakan untuk mengisyaratkan tauhid kepada Allah. Ketika aku mengucap la ilaha illallah, jari telunjuk aku ni aku takkan guna untuk mengkhianat ikhwan muslimin. Dia lebih rela mati daripada makna kata hidup melakukan kesalahan. Mautun, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mati di jalan Allah itu lebih baik daripada hidup makna menderhakai Allah Subhanahu wa taala. Mautun fi taatillah khairun min hayatin fi maksiatillah. Sesungguhnya hidup dalam keadaan mentaati, mati dalam keadaan mentaati perintah Allah lebih baik daripada hidup menderhakai Allah Subhanahu wa taala. Dia pilih mati kerana dia tahu hakikat akhirat. Kelebihan yang Allah sediakan kepada dia di akhirat. Baik itu masa dia hampir-hampir mati, dia sempat menukilkan bit-bit syair. Antara yang disebut, bidadari sedang menanti kedatanganku, burung-burung berkicau menunggu kehadiranku, kekasihku Allah amat rindu kepadaku. Dia boleh tulis bit-bit syair, ucapkan bit-bit syair apa yang dia lihat. Orang yang dibukakan oleh Allah Ta'ala akan mata hati seorang tu, dia tahu sungguh-sungguh hakikat makna kata akhirat jauh lebih baik daripada dunia. Kalau orang sejauh mana makna Allah campak hati dia yakin, sekuat itulah makna kata ibadat dia kepada Allah Ta'ala. Banyak Allah cerita berkaitan dengan orang-orang yang menafkahkan harta benda. Allazina yunfiqu
amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil. Allah buat kemisalan orang menafkahkan harta bendanya di jalan Allah seperti orang menanam sebiji benih, ambatat sab'a sanabil, dia akan tumbuh 7 cabang, 7 ranting. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, tiap-tiap ranting tu ada 7 ratus biji. Dia yakin sebiji aku tanam, aku dapat balasan 700 biji yang aku kecap di akhirat besok. Keyakinan itulah yang akan membangkitkan semangat dia untuk beramal. Dan semayang 2 rakaat lebih baik daripada dunia dan isi dia. Dia dapat merasai. Semayang, Nabi kata semayang berjamaah 27 kali ganda semayang berseorangan. Semua hadis-hadis ni dia yakin. Yakin balasan akan dapat di akhirat. Setinggi mana keyakinan dia itu, sekuat itulah ibadatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata-kata Ibn Atta ini nak meyakinkan kita bahawasanya tempat balasan sebenarnya di akhirat, bukan di sini. Dia kena orang tanya, hampa ni berjuang tak dapat apa? Kita tanya dia balik, semayang dapat apa? Kita masuk masjid, kita semayang, terus dapat duit kan? Nak Tuhan tak balas lelak, dia balas di akhirat besok. Kalau balas sekarang, penuhlah masjid. Kali masuk masjid, keluar saja RM100. Bayangkan, 5 kali solat, RM500 sehari dapat. Penuhlah masjid. Allah balas di sana, di akhirat, bukan balas di sini. Kita berjuang pun begitu, bukan Tuhan balas di sini. Tuhan balas di sana. Tapi kata ulama sufi, Tuhan balas juga di dunia. Dunia pun Tuhan balas dah. Bagi kehidupan dia berkat, ketenangan jiwa. Allah campak kasih kepada Allah Ta'ala. Campak macam-macam sifat mahmudah. Allah cabut pada diri dia sifat-sifat mazmumah. Ya. Sentiasa mentaati Allah. Hiduplah rumah tangga yang aman damai. Dalam keadaan orang hidup rumah tangga orang ni berceramuk, lentang pukang. Ya. Anak entah macam mana, isteri entah macam mana, kelam kabut dunia ni. Orang yang mentaati Allah, Allah bagi dekat dia dah ketenangan jiwa, rumah tangga yang aman, anak-anak soleh, isteri yang solehah. Tuhan balas di dunia dalam bentuk yang macam tu. Liman khafa maqama rabbih jannatan, kata Allah. Bagi orang yang takut pada Tuhan, yang mentaati Allah, Allah anugerahkan di dunia ni 2 syurga. Allah bagi 2 syurga. Jannatan, 2 syurga. Jannatul ajilah, jannatul ajilah. Jannatul ajilah, dunia, jannatul ajilah, syurga yang disegerakan. Di dunia dapat syurga dah. Namanya syurga ma'rifah. Mengenal Allah, kasih pada Allah, takut pada Allah, gerun pada Allah. Ini syurga di dunia, ketenangan jiwa, kemanisan ibadat. Tuhan bagi dah di dunia ni. Kata ulama, barang siapa dapat jannatul ajilah, dia akan dianugerahkan jannatul ajilah. Jannatul ajilah ni syurga yang ditangguhkan di akhirat besok. Tuhan bagi. Tapi Tuhan tak bagi balasan yang macam di akhirat tu. Tuhan bagi dalam bentuk itu pun sikit, sekelumit saja. Macam kita dapat makrifah mengenai Tuhan, kasih pada Tuhan. Di akhirat besok dapat melihat Tuhan. Macam mana nikmat dia? Wallahu a'lam. Tak tahu nak kata lah macam mana hebatnya. Jadi Tuhan bagi juga sikit di dunia ni. Sebelum kita dapat makna balasan yang, makna kata yang melimpah ruah di akhirat besok. Hanya sungguhnya dijadikan Allah, jadikan oleh Allah Ta'ala negeri akhirat. Apa negeri akhirat? Negeri akhir. Akhirat, orang panggil
Macam-macam negeri akhirat ni. Negeri kiamat. Negeri perhimpunan. Kadang sebut yaumul akhirah. Negeri akhirat. Kadang-kadang disebut juga sebagai makna kata hari kiamat. Negeri kiamat. Disebut juga yaumul jaza, negeri balasan. Disebut juga sebagai hari perhimpunan. Disebut juga hari kebangkitan. Macam-macam hari. Kenapa popularnya tu hari akhirat? Kenapa panggil hari akhirat, negeri akhirat? Akhirat ni akhir. Hari itu hari terakhir. Tak ada hari dah lepas itu. Sekarang ni masih ada hari. Hari ni hari Sabtu, esok hari Ahad, esok hari Ahad, lusa hari Isnin. Boleh kira lagi. Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Bila berlaku kiamat, tak ada hari dah. Tak boleh kira hari dah. Tak ada malam, tak ada siang. Malam pun tak, siang pun tak. Macam mana kita pun tak tahu. Maka sebab panggil hari akhirat. Tak ada hari dah lepas. Yaumul Ba'ts. Hari kebangkitan. Kita akan dibangkitkan semula. Hari itu dibangkitkan semula. Yaumul Ba'ts. Yaumul Ba'ts. Hari kebangkitan. Yaumul Hasyr. Hari perhimpunan. Kita dihimpunkan di akhirat. Manusia pertama sampai manusia terakhir dihimpunkan di negeri akhirat. Hari pembalasan. Macam-macam hari. Tapi yang suratul Fatihah disebut Yaumuddin. Maliki Yaumiddin. Yaumiddin. Yaum hari. Ad-din agama. Maliki Yaumiddin. Allah Ta'ala raja pada hari agama. Hari akhirat tu disebut hari agama. Kenapa? Karena hari itu kita akan dipersoalkan tentang agama. Agama ni apa? Akhidatun wa syari'atun. Akhidah dan syariah. Hari itu kita akan disoal tentang akhidah kita, keimanan kita kepada Allah Ta'ala. Soalan-soalan, siapa Tuhan kamu, apa imam kamu, siapa nabi kamu. Ini soalan-soalan berkaitan akidah. Dan Tuhan soal kita tentang syariah. Syariat ni peraturan dan hukum hakam Allah yang mengatur seluruh kehidupan kita. Sama ada ibadah. Ibadat kita Tuhan tanya, muamalah, jual beli kita, munakahah, nikah kahwin kita, makan minum kita. Semua Tuhan soal. Sebab itu dipanggil Yaumuddin. Ada satu nama hari agama. Hari yang akan dipersoalkan tentang agama. Adakah kamu hidup berpandukan agama? Ada orang hidup hayatul diniyah. Ada orang hidup hayatul hayawaniyah. Ada orang hidup hayatul syaitaniyah. Ada orang hidup beragama, berpandukan agama. Ada orang hidup kehidupan kebinatangan. Dia hidup macam binatang. Makan, minum macam binatang, macam kambing. Agak-agak kambing lah kita lepas dia baik-baik tepi kampung orang. Dia nak makan sirih, agak-agak ada minta kat tuan dia lah. Kalau ikut pakcik, bayi sirih sepiak. Tak ada sapu habis. Kambing. Ada jenis manusia hidup macam binatang. Ambil harta benda orang ikut suka dia. Curi lah apalah. Itu kehidupan kebinatangan. Kambing dia bukan pergi menikah. Kira siapa dia sapu lah. Itu kambing. Ada manusia jenis macam tu. Ada kehidupan syaitaniyah. Hayatul syaitaniyah. Hidup macam setan. Kira bukan setakat dia teruk. Dia nak heret orang jadi teruk. Macam dia. Lebih teruk. Ini semua kehidupan-kehidupan. Maka disebut sebagai hari agama. Hadapun hari akhirat. Jadi Allah jadikan negeri akhirat itu tempat bagi membalas segala hambanya yang mukmin. Balasan baik kepada hamba yang beriman dan beramal soleh.
Allazina amanu wa amilus solihat lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Banyak sangat ayat Quran Allah berjanji orang beriman beramal soleh bagi mereka syurga yang mengalir bawahnya itu anak-anak sungai. Allah jadikan syurga untuk tempat balasan orang beriman. Nikmat yang melimpah ruah. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin thayyibatan fi jannati adnin. Allah ampun dosa kita di akhirat besok bagi pejuang-pejuang Islam. Orang yang berjuang Islam, Allah janji, yaghfir lakum dzunubakum, aku ampun dosa kamu. Wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah masukkan mereka ini ke dalam syurga yang mengalir bawahnya itu anak-anak sungai. Allah sebut begitu. Tuhan sebut mengalir bawahnya itu anak sungai. Kita tak dapat nak bayang mengalir macam mana, sungai macam mana. Memang menjadi fitrah manusia ni, dia suka duduk tepi sungai, air mengalir, dia seronok. Kerja sibuk-sibuk di Kuala Lumpur tu ambil cuti seminggu. Pergi cari chalet yang tepi sungai. Ada air mengalir, itu fitrah manusia. Jadi Allah cerita sesuai dengan fitrah kita, seronok air mengalir tu. Hakikat dia tak tahu macam mana, kita pun tak tahu nak gambarkan sungai macam mana, mengalir macam mana. Akhirat bukan sama sini. Sini kalau sungai tu daripada makna kita kata tempat tinggi, dia turun tempat bawah. Mengalir daripada bawah, daripada atas ke bawah. Di akhirat besok dari bawah nak ke atas. Macam mana kita tak tahu. Sungai dia tu. Bukan setakat kita dianugerahkan syurga. Wa masakin thayyibatan fi jannati adnin. Wa masakin, tempat tinggal, istana yang Allah sediakan. Namanya Jannatu Adnin. Dahlah duduk syurga, ada istana khusus lagi. Allah balas. Hang duduk di dunia, duduk rumah pondok kecil. Kan? Tak boleh nak duduk banglo. Tak apa. Sekejap hanya sini. Tempat rehat di sana. Seronok di sana. Tanggunglah sikit kesusahan dalam beribadat ni. Sabar. Allah nak bagi kita sifat-sifat mulia. Sifat sabar, sifat redha, istiqamah dalam ibadat. Allah nak bagi macam-macam di dunia. Di akhirat besok lagi hebat. Kenapa? Kerana bahawasanya kata musannif rahimahullah ta'ala, negeri dunia ini tiada lulus, tiada luas, tiada lulus. Tiada lulus. Tak lulus. La tas'a. Tak lulus yang dikendakinya mengenai akan mereka itu. Nak balas di dunia pun tak lulus. Tak padan lah. Tak padan. Kita di dunia ni hang ambil isteri berapa boleh? 4 lah. Sana 70. Bayangkan kalau Tuhan bagi kita isteri 70 di dunia ni macam mana? Bagi orang beribadat, Allah bagi isteri 70 orang. Teruk kita ada buat dia. Tak padan. Besok di akhirat, Allah bagi kita 70 isteri. Dengan kekuatan, kemampuan yang ada pada kita di negeri akhirat. Allah bagi balas 70 bidadari. Bertanya pula, tak cemburu kau? Mana ada cemburu di akhirat? Isteri dia jadi ketua bidadari. Lebih cantik daripada bidadari tu. Macam mana aku nak tahu? Aku pun tak tengok. Jadi hebat. Jadi negeri dunia ni Tuhan tak balas di dunia ni sebab tak lului. Tak lului. Makna kata tak layak. Dunia ni menanggung kehebatan nikmat. Dan orang dalamnya pun tak mampu nak tanggung nikmat akhirat yang begitu hebat sekali. Jadi Allah Ta'ala makna kata balas di negeri akhirat nanti insya-Allah.
Akhirat tempat balasan. Jadi tiada lurus yang dikendakinya mengurniai akan mereka itu. Dan dari karena ia membesarkan khodar mereka itu daripada membalas mereka itu. Dia nak membesarkan khodar. Balasan tu nak ganda-gandakan. Nak diganda-gandakan. Kita buat sikit tuan ganda bagi banyak lagi. Balasan dia berganda-ganda. Dunia ni mana bukan tempat dia lah. Itu dia. Bukan tempat dia, tempat balasan. Balasan di sana. Nak tahu mati ya dulu. Cerita Ashabun Najjar. Ashabun Najjar ni tukang rumah. Dalam surah Yasin kan. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qawmi ittabi'ul mursalin. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Dia ni tukang rumah. Datang negeri tu, tempat negeri dia duduk tu, Allah hantar 3 rasul. Ketiga-tiga rasul ni didustakan oleh kaum dia di situ. Berita ni sampai kat dia. Dia dengar kata tempat tu ada rasul, rasul ni didustakan, ditolak orang kampung dia tu, orang negeri dia tu. Dia berlari-lari pergi ke tempat tu. Dia ajak orang kampung dia terima rasul ni. Tiba-tiba tuan sekalian orang kampung dia ni lawan dia. Tengah-tengah duk bertengkar, dia kata macam ni. Orang negeri dia kata macam ni. Tengah-tengah duk bertengkar tu, Allah kata apa? Qila dukhulil jannah. Qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Qila dukhulil jannah. Lepas tu sambung ayat dia. Apa dia? Sambung ayat dia. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Qila dukhulil jannah. Qala ya qaumi bima macam apa ayat Quran macam mana? Tengok surah Yasin. Qala ya qila dukhulil jannah. Qala ya qaumi macam mana? Qala qila dukhulil jannah. Dia maksud ayat tu, masuklah kamu ke dalam syurga. Dia kata apa? Alangkah baiknya kalau kaum tu tahu apa balasan Allah Ta'ala kepada aku sekarang. Mengikut kata mufassirin, dia ramai-ramai pukul dia, dia jatuh, dia pijak perut dia. Terborai keluar orang perut dia usus. Mati serta-merta. Bila dia mati serta-merta malaikat masukkan dia ke dalam syurga. Dia kata alangkah baiknya kalau kaumku tahu apa yang aku dapat sekarang. Balasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang tak tergambar. Ada seorang sahabat, dia menangis. Bila menangis, Rasulullah tanya dia, kenapa kamu menangis? Dia kata, bapa aku mati. Bapa aku ni makna kata satu-satunya tempat kami bergantung. Rasulullah kata, kamu tahu tak apa balasan bapa kamu sekarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Bapa kamu minta kepada Allah balik ke dunia, dia nak lawan perang lagi, mati. Minta 10 nyawa. 10 kali perang, mati 10 kali. Kerana dia lihat nikmat yang Allah bagi kepada dia, balasan makna kata terhadap apa yang dia lakukan di dunia ni. Jadi maknanya kita ni tuan-tuan sekalian, kalau Allah hidupkan balik orang akhirat, orang yang dah mati tu, dia cerita kat kita kan, tak tahulah macam mana balasan baik dan balasan jahat terhadap mereka yang beramal di dunia ni, baik dan buruk tadi.
Yang baik-baik sungguh, hebat sungguh. Yang azab-azab sungguh. Dalam kubur tu. Macam mana kita nak kata di akhirat besok. Jadi di akhirat tu Allah sediakan sebagai balasan. Makna kata untuk hamba-hambanya. Makna kata yang beramal ibadat di dunia ini. Kerana negeri dunia ini negeri fana. Sama ni. Ya. Kerana ia membesarkan khadar mereka itu, membalas mereka itu di negeri yang tiada kekal baginya. Tuhan tak balas di dunia, bukan kerana dunia ini bukan khadar, tempat pembalasan negeri akhirat. Amalan-amalan di dunia. Dunia bukan tempat balasan. Ya. Padahal memuliakan mereka itu, Allah nak muliakan mereka semulia-mulianya di akhirat. Allah hebatkan mereka itu, balasan mereka itu. Dan membesarkan pada khadar mereka itu. Balasan tu nak diganda-gandakan macam dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Segala janji-janji Allah melalui Al-Quran, melalui hadis-hadis Nabi SAW. Balasan tu tak tertanggung di dunia ni. Bukan tempat dia nak balas. Kerana negeri dunia ini negeri fana, negeri binasa. Segala nikmat yang kita kecap dunia semua binasa. Kecap dah apa pun nikmat semua binasa. Akhirat negeri kekal, tak binasa. Nikmat tu berganda-ganda, bertambah, makin lama makin sedap, makin lama makin seronok. Kekal abadi akhirat tu. Dunia tempat fana, tiada kekal baginya. Dan negeri akhirat itu negeri yang kekal, tiada fana dalamnya. Akhirat kekal tak fana. Dunia ini tak kekal, dia akan fana, akan binasa. Pilihlah akhirat. Orang pilih dunia ni orang bodoh. Dia nampak sendiri bagaimana dunia ni hancur, nikmat-nikmat tu musnah. Sedangkan makna kata nikmat akhirat kekal abadi. Besar balasan dia, hebat balasan dia. Lepas itu pula kekal abadi selama-lamanya. Khalidina fiha abada. Kekal ia padanya selama-lamanya. Maka membalas bagi segala hambanya yang mukmin di negeri yang kekal, daripada terlebih sempurna nikmat. Nikmat yang sempurna, yang lengkap di negeri akhirat. Sebab itu Allah balas di akhirat besok. Tak apa dunia kata pergi lah apa-apa. Nak kata apa kata. Lepas tu bila orang tanya Tok Guru jadi, Tok Guru tak terasa ke? Orang kata macam-macam. Apa dia orang tak kata kat Tok Guru jadi? Macam-macam orang kata. Tok Guru senang jawab. Akhirat ada. Negeri akhirat ada. Kita sama-sama akan mati pergi akhirat. Tak ada satu pun apa yang kita buat Tuhan tak nampak. Semua Tuhan nampak. Tuhan akan balas. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Hang buat baik sebesar habuk pun diperlihatkan. Hang buat jahat sebesar habuk pun Tuhan perlihatkan. Semua Tuhan kira. Adakah Tuhan tak nampak? Nampak. Dia pergi ke dia. Dia tak kisah, dia tak tahu ya. Negeri akhirat ada. Tempat keadilan. Allah nak tunjukkan keadilan dia. Kamu dulu kata kat orang macam ni. Kamu fitnah orang macam ni. Kamu buat macam ni. Hari ni balasan kamu. Saya nak cerita ada seorang kawan lah. Seorang kawan. Tak sebutlah nama dia. Dia di antara pemimpin PAS. Pernah pegang sesuatu sebuah negeri. Sesuatu perhubungan. Dia ni. Dia jumpa saya. Dia kata kat saya, Tok Guru Haji Hadi terima duit 90 juta. Saya kata, apa bukti? Hang tahu mana-mana hang nampak ke? Aku tahulah dia kata. Jangan fitnah, bahaya dia kata. Betul ya dia kata. Dia cakap dengan penuh yakin. Seminggu lepas tu dia mati tuan. Dia tengok dalam Facebook dia mati. Kena lemah jantung. Mengejut mati dia. Bayangkan kalau tuan-tuan dia tak sempat minta ampun kat Tok Guru Haji. Apa tu duk tunggu di akhirat tu. Oh.
Sebab itu kita tuan-tuan bila kita ingat akhirat, kita tak gamak nak fitnah, mengadu domba, mengumpat dan sebagainya. Tak sanggup buat dosa. Kerana azab dia tak tertanggung dek kita. Dia memang tak tertanggung. Azab Allah Ta'ala ni besok. Sebab itu Tok Guru buat kata, Tuhan Maha Adil. Jumpa di sana. Mungkin di dunia kamu boleh terlepas. Di akhirat kamu takkan terlepas. Sebab tu kita jangan buat benda-benda mengarut ni. Fitnah lah, apa lah, tak apa-apa. Sebab itu Allah sediakan negeri yang adil besok. Allah akan tunjukkan keadilannya. Ya. Kaki bercakap, tangan bercakap. Bumi tempat kita berpijak pun bercakap. Menjadi saksi terhadap apa yang kita buat di dunia dulu. Sebab itu orang yang faham benda-benda macam ni, dia jaga diri dia. Buat banyak kebaikan. Kebaikan yang Allah Ta'ala balas besok di akhirat, kita tak terbayang. Dan tak termampu nak cerita dengan lidah kita. Hebatnya balasan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita buat sikit je kebajikan pun dibalas oleh Allah Ta'ala. Jadi dunia tempat kita beramal, insya-Allah kita kutip besok hasilnya di negeri akhirat. Kalau kita lah buat bendang, menanam padi. Musim menanam, orang semua tanam, kita tak tanam. Musim menuai besok, kita nak tuai apa? Orang semua tanam padi, tuai padi. Kita tuai apa? Tuai lalah je ada. Tuai lalah. Itulah contoh-contoh. Kalau kita nak kutip hasil di sana besok, jadilah dunia ni tempat bercocok tanam. Bumi dia subur. Dunia ni bumi cukup subur untuk amal ibadat. Tanam sebiji tumbuh 700. Kita buat satu amalan paling kurang dibalas 10 kali ganda. Dunia tempat subur untuk beramal ibadat. Untuk kita bercucuk tanam. Tanamlah apa tanaman yang kita nak. Buminya subur. Allah ganda-gandakan amal kebajikan kita. Sebab itulah ahli sufi, dia ambil dunia sekadar untuk buat ibadat. Kerana dia tahu dunia bukan tempat balasan, dunia tempat ibadat. Apa yang kita buat di sini, insya-Allah kita kecap hasilnya besok di negeri akhirat. Jadi setinggi mana keyakinan kita, setinggi itulah amal ibadat kita. Lagi tinggi yakin kita sekarang ni, lagi kuat ibadat kita. Orang yang tak apa yakin, ibadat dia rendah. Buat tak buat apa pun. Tak dapat apa pun. Dia kira nak dapat. Sembahyang tak dapat. Balasan di dunia. Berjuang nak dapat. Dapat. Tak ada. Bukan tempat dia sini. Tempat dia di negeri akhirat. Itu dia. Maka kata Musannif rahimahullah ta'ala, dia kata, maka membalas bagi segala hambanya yang mukmin dalam negeri yang kekal daripada yang terlebih sempurnanya nikmat dan terlebih mulia, dia kata pembalas bagi mereka itu. Negeri dunia dan negeri akhirat besok tempat yang sempurna, tempat balasan yang cukup hebat, sempurna, yang tak terbayang dengan pemikiran kita, tak pernah tengok dengan mata, tak pernah dirasa kehebatannya itu di akhirat ni luar sana besok, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala campurkan di hati kita keyakinan ini, keyakinan pembalasan Allah Taala yang hebat di akhirat besok. Jadi Allah jadikan negeri akhirat negeri untuk orang beriman mendapat nikmat. Allah jadikan juga negeri akhirat tempat balasan bagi orang yang melakukan maksiat, kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itu banyak sangat hadis-hadis yang menceritakan tentang kehebatan apa yang ada di akhirat besok. Bagi orang yang yakin, kuatlah amal ibadatnya, tinggilah pengorbanannya, hebatlah perjuangan dia. Sebab itu sahabat-sahabat dia ingat nak mati ya, untuk mendapat balasan-balasan baik daripada Allah Ta'ala yang Allah sediakan di negeri akhirat itu, insya-Allah. Jadi kita buat satu kesimpulan,
Kesimpulan yang kita dapat pada pagi ini, Allah makna kata balas segala kebajikan yang kita buat itu kerana nak muliakan kita. Yang kedua, di akhirat itu negeri yang kekal abadi. Nikmat tu Allah nak kekalkan, bukan bagi sementara. Sementara ada orang kaya sekejap. Kita sedap makan sekejap je, sat lagi dia lidah kita dah mula dah tak makan, tak pernah sedap. Di akhirat kekal selama-lamanya. Dan di akhirat tempat yang layak, patut untuk mendapat balasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan nikmat itu tak tertanggung oleh dunia ni. Sebab tu Allah sediakan di sana. Memang dunia ni tempat beramal, akhirat tempat menerima balasan. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Biladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma rzuqna hubbak wa hubba man ahabbak wa hubba ma yuqarribuna ila hubbik. Waj'al hubbaka ahabba ilaina minal ma'il barid. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi bil alamin.